Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For this yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. Sebelum korang continue untuk dengar kisah seram untuk video kali ni, I nak minta tolong dulu dengan korang. Korang tekan link dekat description box dekat bawah. Ada satu link website. Korang klik je. Kalau korang nak sign up pun tak apa. Kalau korang nak just klik pun tak apa juga. Tak kisah pun mana-mana. Sebabnya I ada something sikit nak buat dengan application tu. Nak tengok application tu legit or not. So korang boleh tolong I untuk klik ataupun sign up bila korang tekan je link website tu, okay? So untuk video kali ni, dia ada satu cerita tapi dia terbahagi kepada 3 bahagian tau. Kiranya ada part 1, part 2, part 3. Kiranya part 3 tu part last sekali lah. Tapi I tak sure untuk video kali ni I boleh ke tak buat untuk sampai part 3 lah. Sebab I takut kisah tu terlalu panjang. Maybe kalau tak ada sampai part 3 pun, I akan buat part 1 dengan part 2. Untuk part 3 I akan letak dekat video yang akan datang macam tu. Tapi tak adalah part 3 tu je. Maybe I akan masukkan sekali dengan cerita yang lain macam tu. Tapi kita tengoklah macam mana, okay? So kita akan start dulu dengan bahagian yang pertama. So kisah ni dikongsikan oleh Sarah, dan waktu kejadian ni Sarah baru je mencecah usia 25 tahun. Sebenarnya Sarah ni guys, dia berasal daripada kampung dan dia berhijrah ke KL sebab orang kata dia macam nak cari rezeki untuk tampung diri dia dengan family dia dekat kampung. So nak dijadikan cerita lah, waktu Sarah ni dekat KL, dia ada boyfriend tau. Tapi waktu tu relate diorang ni dalam keadaan yang bermasalah macam tu. Sebabnya Sarah kata setiap kali dia text ke, dia call ke boyfriend dia, mesti boyfriend dia kata busy lah, tengah kerja lah. So dia rasa macam tak sedap hati lah. Bila dia rasa macam tu, dia pun pergilah siasat. And rupa-rupanya guys, boyfriend dia tu ada skandal dengan rakan sekerja boyfriend dia sendiri. Time tu apa lagi, Sarah ni mengamuk lah apa semua. And then boyfriend dia boleh cakap dekat dia yang Sarah ni hodoh, tak cantik, gemuk, tak macam girlfriend baru dia. Sampailah guys, Sarah ni rasa tertekan sangat. Dia berhenti kerja. Lepas tu dia pergi rumah kawan baik dia yang dekat KL tu. Kira diorang ni satu kampung dan rumah diorang dekat KL tu dekat je. So waktu Sarah ni berhenti kerja, dia just lepak rumah kawan baik dia tu je. Tapi guys, kawan baik dia ni macam biasalah, kawan baik kan, dia macam tengok Sarah ni jadi macam tak tentu arah sangat. Dia pun pergi suggest lah dekat Sarah ni jumpa bomoh yang ada dekat kampung diorang. Sebenarnya Sarah ni dia jenis bukan percaya bomoh-bomoh ke dukun-dukun ke, dia tak percaya. Tapi disebabkan hasutan kawan dia dan time tu juga dia dalam keadaan yang macam bermasalah, dia pun proceed je lah apa yang kawan dia cakap dekat dia. Sarah kata guys, bomoh yang dia nak jumpa ni bukan bomoh yang kita selalu tengok dekat TV tau, yang ada asap-asap, bakar kemenyan, limau apa semua tu, bukan. Bomoh ni dia orang biasa-biasa je. Tapi kehebatan itulah yang Sarah rasa nak jumpa dia. Sebabnya setiap kali orang ramai datang jumpa dia, which mean memang ramai sangat orang pergi jumpa dia untuk minta sesuatu, dan benda tu pun jadi. Sebab itulah Sarah ni macam, walaupun dia tak percaya, tapi bila dia dengar kawan dia ni cerita pasal kehebatan bomoh tu, dia jadi terpengaruh tau. So sampailah esok tu rasanya diorang terus balik ke kampung, tapi bukan nak jumpa parents diorang, dia semata-mata nak jumpa bomoh tu je. Sebenarnya kawan si Sarah ni, dia dah macam set appointment macam tu lah dengan bomoh tu kan. Sebabnya dekat rumah bomoh tu bukan dia orang je datang, memang ramai sangat orang-orang yang akan datang. Sebab tu lah dia orang kena set macam janji temu macam tu lah sebelum dia orang jumpa bomoh tu. So bila sampai je dekat rumah bomoh tu, Sarah kata dia macam nak percaya ke tak nak percaya. Sebab lah, yelah, sebab dia daripada awalnya dia memang susah tau nak percaya bomoh ke dukun, dia memang susah. Tapi dia just fikir je dekat fikiran dia time tu, dia nak jumpa bomoh tu sebab dia nak ex-boyfriend dia balik.
So sampai je dekat rumah bomoh tu, Sarah tengok ramai gila guys orang. Time tu dia dah cuak dah, sebab dia takut antara diorang ni yang kenal Sarah dengan kaum baik dia. Mestilah diorang malu kan, sebab dekat kampung diorang offer diorang kenal parents Sarah dengan kaum baik dia ni. Tapi dia kata nasib baiklah time tu memang tak ada orang yang dia kenal, maybe orang yang daripada luar yang datang untuk jumpa bomoh tu. Okay, so diorang ni kena tunggu turn tau, sebab ramai orang kan. Sampailah turn Sarah ni, orang kata bomoh tu start dia punya macam benda nak tolong Sarah ni, dia potong limau. Tapi bomoh tu kata dia akan tengok limau tu tertutup ataupun terbuka. Macam kita main duit shilling tu, kepala ekor macam tu kan. Macam tu lah Sarah. Dia guna limau je, nak tengok limau tu dia tertutup ke ataupun terbuka. Tapi bila bomoh tu dia try buat dekat Sarah, semua limau tu tertutup guys. And then bomoh tu terus cakap dekat Sarah, masalah berat ni awak ni. And then dia kata, kalau Sarah ni ada penyakit kronik macam kencing manis ke, darah tinggi ke, maybe susah nak sembuh. Tapi nasib baiklah time tu Sarah ni dia memang tak ada langsung penyakit-penyakit macam tu. And then Sarah pun ceritalah masalah dia dekat bomoh tu. Bomoh tu minta gambar ex-boyfriend dia tu, and Sarah pun bagi dekat bomoh tu. Dan bomoh tu terus tanya dekat Sarah tau. Dia tanya, awak nak suruh saya buat apa kan dengan ex-boyfriend dia tu. And then Sarah cakap dia nak suruh ex-boyfriend tu kembali balik dekat dia. Time tu lah start benda-benda yang pelik berlaku dalam hidup Sarah ni. Bomoh tu dia angguk-anggukkan je kepala dia, and then dia cakap dekat Sarah, memang buat masa sekarang Sarah ni memang tak boleh nak lupakan boyfriend dia tu tau. Tapi sebenarnya Sarah tu boleh, just kena ambil masa yang agak lama. And then bomoh tu dia terus ambil mangkuk dekat depan dia tu. Dia ambil benda yang ada dekat dalam mangkuk tu, and then dia suruh Sarah genggam. And dia terus cakap dekat Sarah, jangan risau, malam ni pasti dia akan datang jumpa awak. And then Sarah pun macam percaya tak percayalah, sebab pada asalnya Sarah ni memang dia tak percaya bomoh ni kan. So dia macam 50-50 macam tu je. And then dia tanyalah bomoh tu, macam mana kalau dia tak datang? And then bomoh tu jawab, kami panggil dia untuk datang dekat awak. Time tu Sarah just macam biasa je lah, sebab memang dia susah kan nak percaya benda-benda macam tu kan. And then si bomoh tu dia ambil gambar ex-boyfriend Sarah tu, dia ambil barang yang ada dekat dalam genggaman Sarah, and then dia masukkan dekat dalam gambar tu. Dan Sarah time tu terkejut gila guys, sebab benda tu sekelip mata je boleh hilang macam tu. Time tu guys, Sarah macam tertanya-tanya gila, sebabnya macam mana benda tu boleh hilang macam tu je. Dah lah dia ni memang jenis nak susah kan nak percaya kan. Tambah pula benda tu tiba-tiba jadi pula depan mata dia. Lagilah dia macam nak percaya ke tak nak percaya macam tu. And then bomoh tu dia terus pandang Sarah, and then dia cakap dekat Sarah, kenapa kamu tak percaya je? And then dia gelak guys. Time tu dia ingatkan Sarah supaya kalau dah berbaik dengan boyfriend itu, jangan bergaduh. Sebabnya setiap kali diorang bergaduh ni, ex-boyfriend dia tu akan jadi macam dulu balik, akan tinggalkan dia macam tu. Tapi Sarah ni kena keep on jumpa bomoh tu lah, untuk elokkan dia orang punya relationship macam tu. Lebih kurang macam bomoh tu penasihat kepada Sarah, tapi cara dia tu adalah cara yang salah. Macam tu. Lepas dia habis jumpa bomoh tu, Sarah tak pergi pun rumah parents dia. Dia terus balik dekat KL. So bila sampai dekat KL tu, dia macam biasa lah, mandi, dia makan, dia tengok TV, sampai dia terlupa sebenarnya waktu siang tadi tu dia pergi jumpa bomoh tu. Sebab pada awalnya Sarah ni memang tak percaya bomoh dukun-dukun ni kan. Okay. So sampailah pukul 12 malam, waktu Sarah tu nak tidur, dia tengok handphone dia berbunyi. And then dia angkat lah. Dia angkat, rupanya ex-boyfriend dia tu call dia. Ex-boyfriend dia tanya dekat dia, tengah buat apa? Busy tak malam tu? And then Sarah kata tak ada buat apa pun, dia ada kat rumah, dia dah nak tidur dah. And then diorang pun tutup je macam tu. Sarah pun macam, maybe sampai situ je lah kan perbualan diorang. Tak sampai 10 minit guys, tiba-tiba pintu rumah Sarah ni kena ketuk. Bila Sarah nak buka pintu, tapi before tu dia tengok dulu dekat lubang pintu tu, dia terkejut guys, sebabnya sebenarnya yang tengah ketuk pintu tu
ex-boyfriend dia sendiri. Dalam hati Sarah time tu guys, wow, hebat juga kan bomoh ni kan. And then rupa-rupanya ex-boyfriend tu datang jumpa dia. Dia menangis, merayu, melutut dekat si Sarah ni supaya maafkan dia. And then dia dalam keadaan yang tak tentu arah tau guys. Tapi guys, setiap kali diorang ni bergaduh, ex-boyfriend dia tu akan jadi kepada perangai lama dia. Dia akan marah-marah Sarah, and then dia akan tinggalkan Sarah. So nak tak nak Sarah ni terpaksa keep on jumpa bomoh tu untuk elokkan balik relationship dia lah. So dia akan ceritakan dekat bomoh tu apa masalah dia semua. Sampailah ada satu hari ni, bila dah biasa dia jumpa bomoh tu cakap dekat dia, dia ada satu, orang kata macam ada satu benda lah yang Sarah ni boleh buat untuk make sure yang boyfriend dia tu tak akan lupakan dia sampai bila-bila. Bila Sarah ni setuju, bomoh tu dia masukkan ikatan benang dalam gambar boyfriend Sarah ni tau. Tapi syarat dia masih sama, Sarah ni tak boleh gaduh dengan boyfriend dia. Dia kata memang susah sangat nak kawal emosi tu sebab diorang ni mesti akan gaduh. Dia macam putaran roda tau. Kejap-kejap baik, kejap-kejap gaduh, kejap-kejap dia tinggalkan Sarah, kejap-kejap dia nak balik kat Sarah. Sampailah lama-lama Sarah dah tak kisah dah pasal ex-boyfriend dia tu. Sebab dia macam buat apa dia nak pertahankan relay dengan orang macam yang acuh tak acuh je dengan dia kan. Tapi Sarah kata dia lebih habiskan masa dengan kawan-kawan dia. Dia pergi shopping, dia lepak-lepak dengan kawan dia. Tapi guys, Sarah tu dia still lagi jumpa dengan bomoh tu, tapi bukan sebab untuk macam baikkan balik hubungan dia, tapi untuk diri dia sendiri. Sarah ni guys, dia macam dah terlalu taksub tau dengan bomoh. Sampai yang mula-mula tu dia susah nak percaya bomoh, tapi sekarang dia dah jadi lain. Even sekecil-kecil masalah pun dia still akan minta tolong dengan bomoh tu tau. Tapi guys, dia punya fokus utama nak berjaya dengan dia nak jadi kaya raya. Sebab itulah dia selalu jumpa bomoh tu. So sampailah satu hari ni, bomoh tu tawarkan untuk si Sarah ni pakai susuk. Tapi bomoh tu kata susuk tu kalau Sarah dah tak nak susuk tu, dia tak payah nak buang pun boleh. And bila mati tak akan diseksa. Kalau korang percaya ke tak? Sarah kata dia memang percayalah sebab daripada awal ni memang apa-apa yang dia minta tolong dengan bomoh tu mesti akan menjadi. Sebab itulah Sarah ni dia macam 100% dia memang akan berharap dekat bomoh tu je. Dia depends on bomoh tu je semua masalah-masalah dia. So bila Sarah ni dah start pakai susuk tu, Sarah kata dia ada pantang larang tau. Tapi pantang larang dia, Sarah kata tak perlulah dia ceritakan dekat korang secara detail macam tu. Tapi just nak ikut pantang larang dia tu 7 hari waktu awal-awal dia pakai je. Lepas 7 hari lepas tu dia dah tak perlu nak ikut dah pantang larang tu. Sarah kata proses tu dia just perlukan daun dengan bunga macam tu. Daun tu dia macam jarum tau. Dia apa orang kata, dia macam panjang macam jarum tu. Dia nipis je dalam 5 ke 6 helai macam tu. And then ada satu kelopak bunga. Tapi barang-barang ni Sarah tak perlu sediakan pun sebab bomoh tu yang akan sediakan untuk Sarah. Kelopak bunga tu dia kena masuk dekat dalam muka Sarah. And then yang selebihnya tu Sarah kena makan. Dan daun-daun tu pula kena masukkan dekat setiap anggota badan Sarah ni. So siapa-siapa je yang kena dengan Sarah, dia akan ada, Sarah ni ada kira macam aura dia tersendiri. Sampai lelaki-lelaki yang kena dengan Sarah tu memang akan sentiasa tercari-cari dia, akan jadi macam tak boleh nak lupakan Sarah. Jadi macam angau macam tu lah.